Senang diri, rehatkan diri. Baris. Baris. Ria. Menghadap ke belakang. Ke kanan. Pusing. Kedek. Salah. Bergerak ke kanan. Ke kanan. Pusing. Bergerak ke kanan. Ke kanan. Sing. Keluar baris. Didik TV KPM. Aduh, kena marah dengan inspektor pula. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teras bersama saya Irfan Syahmi di Didik TV KPM. Baik, hari ini 2 September 2021 bersamaan dengan hari Khamis, kita akan mempelajari satu mata pelajaran teras yang istimewa, itu Bahasa Melayu. Kalau ada hos, pasti akan ada penyampainya juga. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan, saya Irfan Syahmi bersedia untuk mengulas terusnya Puan. Silakan. Baiklah, itu dia cikgu kita hari ini. Assalamualaikum cikgu, selamat datang ke Teras. Terima kasih. Baik cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Hasfariza binti Abdul Hamid. Saya mengajar di SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Soeharto. Ya. Namanya berbunyi sedikit Indonesia, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya Presiden Soeharto pernah datang mengunjungi ke Felda tersebut sekitar tahun 1960-an. 1960-an, banyak tercipta sejarah di sana, cikgu. Ya, insyaAllah. Baik, sebelum kita teruskan, suka untuk saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna, tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Jaga jarak fizikal seperti kami di sini, 1 meter cikgu sekurang-kurangnya. Dan kalau tiada bekalan air, jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Sebab sekarang ni kan cikgu, kes COVID negara kita semakin hari semakin meningkat, cikgu, betul, kan? Ifan. Jadi kita kena sentiasa patuhi SOP. Cikgu, silakan terlebih dahulu gunakan gel pembasmi kuman ni. Kita kena selesa dulu cikgu, baru boleh kita teruskan kelas kita hari ini. Baik, cikgu sudah, Irfan pun sudah. Jadi cikgu, bukan kita berdua saja di sini hari ini, kerana kita ada beberapa anak murid cikgu yang berada dalam talian. Kalau macam tu, jom kita berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Baik cikgu, sekarang ni kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka, boleh? Boleh, silakan. Baik, kalau macam tu saya nak mulakan dengan pelajar dari SMK Kampung Soeharto yang pertama, adik Nur Alia Natasha Syarizan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu Hasfariza dan Abang Irfan. Salam. Saya Nur Alia Natasha binti Syarizan dari tingkatan 5 Internet. Boleh panggil saya Natasha. Baik, selamat berkenalan Natasha. Natasha, ini uniform apa tu? Kadet Polis. Kadet Polis, sama seperti saya di sini. Ada geng dekat sini. Baik, yang kedua kita akan berkenalan dengan adik Iman Nur Aina Aila Syaiful Azmi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu Hasfa dan Abang Ifran. Waalaikumsalam. Nama saya Iman Nuraila binti Syaiful Azmi dari kelas 5 Internet. Boleh panggil saya Iman. Iman juga dari unit uniform Kadet Polis, betul? Baik, nampaknya kita ada lagi orang yang bersama kita. Terima kasih adik Iman.
Yang seterusnya kita ada adik Afifah Maisarah Muhammad Salaman. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Cikgu Asfariza. Nama saya Afifah Maisarah binti Muhammad Salaman dari kelas 4 Eka. Boleh panggil saya Afifah. Afifah, apa Afifah nak tanya Afifah? Uniform apa tu? Bomba. Kadet bomba. Baik, terima kasih adik Afifah. Yang seterusnya kita ada adik Nurul Amalina Muhammad Saleh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Izinkan saya untuk berpantun. Silakan saudari. Berbaju kurung tampak berseri di pagi raya, memohon kemaafan. Itu dia. Nurul Amalina, nama diberi. Apa khabar Cikgu Asfariza dan Abang Irfan? Okey, cikgu nak balas ke? Oh, tak balas dah. Baik, kabar baik. Terima kasih kerana bertanya. Okey, adik Amalina tadi. Adik Amalina ni uniform apa sebenarnya? Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Baik, ada kelainan di situ cikgu ya? Ya, betul. Dan yang kelima kita ada adik Nur Izzah Iwani Muhammad Razali. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Izzah Iwani binti Muhammad Razali dari tingkatan 5 Internet. Boleh panggil saya Izzah. Izzah, selamat berkenalan. Kenapa Izzah pakai baju berwarna hijau gelap tu Izzah? Uniform apa tu? Kadet remaja sekolah. Kadet remaja sekolah. Baik, ada kelainan lagi di situ. Dan yang keenam kita ada adik Nur Atira Maisarah Muhammad Yatimi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu Asfariza dan Abang Irfan. Nama saya Nur Atira Maisarah binti Muhammad Yatimi dari tingkatan 5 Internet. Boleh panggil saya Atira. Atira, selamat berkenalan. Atira juga sahabat dengan kawan seorang lagi. Kadet bomba, betul? Okey. Baik, itu dia adik-adik kita yang berada di dalam talian yang menemani kita hari ini, cikgu. Jadi, kenapa? Apakah tujuan kita menggunakan pakaian unit uniform ni sebenarnya hari ini? Okey, pertama sekali Irfan, slot kita iaitu belia positif terserlah wibawa tu, kita nak bawakan semua murid-murid dari SMK Kampung Soeharto ni dari pelbagai unit uniform ni untuk menonjolkan bakat dan potensi masing-masing sebagai belia menjelang usia mereka 20-an dan seterusnya lah. Betul, cikgu. Sebab mereka ni adalah pewaris, insya-Allah. Betul. Okey. Mereka ini merupakan tunjang negara pada masa yang akan datang. Mungkin cikgu berceritakan sedikit objektif pembelajaran kita hari ini. Mana dia nak Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini ya, insya-Allah kita akan bersiaran seperti tajuknya, belia positif terserlah wibawa. Baik, ini adalah standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu 1.8, mengulas sesuatu perkara, isu ataupun topik. Baik. Maknanya kita ada isu dan kita ada topik pada hari ini untuk dibincangkan lah. Mereka kena huraikan, cikgu ya? Ya, betul. Dan standard pembelajarannya ialah Irfan, 1.8.1 iaitu merumus isu semasa dengan kritis. Ya, dan bernas secara jelas menggunakan ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis. Ayat yang betul dari segi hukum tata bahasanya. Baik. Maknanya hari ini Irfan, murid-murid saya akan bertutur. Akan bertutur bersama kita hari ini? Ya, mereka akan bersembang secara santai sahaja tentang tajuk kita iaitu belia positif terserlah wibawa. Okey, ini adalah objektifnya. Okey, untuk objektif pembelajaran saya adakan 3 objektif. Yang pertama, cikgu. Yang pertama, murid dapat berhujah. Baik. Berhujah tentang apa? Ciri-ciri belia harapan negara. Ya, dengan bernas. Maknanya mereka akan menceritakan tentang diri mereka lah, cikgu sebenarnya. Ciri-ciri yang perlu ada terlebih dahulu. Ciri-ciri yang perlu ada. Terlebih dahulu. Belum lagi kepada potensi diri. Baik. Tetapi yang kedua Irfan, baru mereka akan huraikan satu potensi diri masing-masing. Maknanya mereka akan istilahnya kebolehpasaran. Kebolehpasaran. Untuk mereka pasarkan diri mereka pada masa hadapan. Baik. Mereka akan ceritakan satu potensi diri masing-masing dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kalau saya boleh dikasihkan di sini, mereka perlu menceritakan kualiti diri mereka, cikgu. Ya, apa keistimewaan mereka. Apa kelebihan yang mereka ada berdasarkan unit uniform masing-masing lah. Itu perkaitannya. Baik. Okey, dan yang terakhir, murid dapat membuat satu rumusan secara kritis tentang tajuk belia positif terserlah wibawa dengan menggunakan ayat yang betul dan gramatis.
Dan untuk rumusan ni kita akan bawa di penghujung rancangan, betul atau salah ya, cikgu? Betul. Betul, Baik. Irfan. Jadi itulah objektif pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita teruskan, kita nak saksikan terlebih dahulu satu video mengenai pendapat murid tentang topik ini. Jom kita sama-sama saksikan. Saya suka topik belia positif terselah wibawa kerana topik ini merupakan topik yang sangat menarik. Pada pendapat saya, topik belia ini memang sepatutnya diketengahkan dan diketahui oleh masyarakat pada masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana belia ialah bakal pelapis yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Selain itu, belia juga mempunyai banyak potensi dalam pelbagai bidang. Sekiranya bakat mereka ini dasar, mereka pasti dapat melakukan sesuatu perkara dengan lebih baik. Melalui topik ini, masyarakat akan lebih mudah mendidik belia agar terus kekal cemerlang dengan sikap yang positif. Saya suka topik belia positif negara wibawa kerana topik ini dapat mengetahui ciri-ciri belia harapan negara. Salah satu ciri belia harapan negara ialah belia perlu menjaga hubungan sosial antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan bangsa. Hubungan sosial ini penting kerana menjadi pelengkap dalam kehidupan masyarakat. Saya dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum tanpa mengira bangsa dan juga agama. Dalam hal ini, hubungan sosial antara belia berbilang kaum juga penting dalam melahirkan sebuah negara bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu pada masa akan datang. Saya suka topik belia positif negara wibawa kerana topik ini dapat mendidik saya untuk mengetahui ciri-ciri belia harapan negara. Antara ciri belia harapan negara ialah kita harus menjadi orang yang bertanggungjawab dan bersemangat patriotik, barulah kita dapat menikmati kemajuan negara. Seterusnya, kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi kerana kita dikelilingi negara yang lebih maju dari kita. Itu merupakan pendapat murid mengenai topik kita hari ini, belia positif terselah wibawa. Mereka menceritakan ciri-ciri belia yang patut ada dalam diri masing-masing supaya mereka ini dapat menjadi penyambung legasi terhadap negara tercinta. Baik, sebelum kita berhenti berehat, cikgu, apakah yang akan kita saksikan di segmen yang kedua, cikgu? Baik, selepas ni Irfan, kita akan berada dalam satu segmen yang sangat menarik, iaitu segmen Pensyarah Muda. Pensyarah Muda? Ya. Kalau nak tahu apakah ia, jom kita berehat seketika, kembali selepas ini. Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Asfariza di Teras Didik TV KPM. Seperti yang kami janjikan kepada anda, untuk segmen ini kita akan lakukan aktiviti yang diberi nama Pensyarah Muda. Ya, betul. Siapakah pensyarah muda itu, Cikgu? Terdiri pada anak-anak murid saya yang sedang berada di pelantar Google Meet. Baik. Kalau ada macam Cikgu, 6 calon pensyarah muda, insya-Allah. 6 calon pensyarah muda. Baik, kalau macam tu Cikgu, sila mulakan. Baik, sebelum saya mulakan Irfan, saya nak persoalkan sikitlah. Ya. Siapa belia ni sebenarnya? Kita ambil daripada sumber PRPM, iaitu daripada Dewan Bahasa dan Pusaka. Baik. Belia ni sebenarnya ialah orang yang sudah akhir balik. Maknanya anak-anak saya yang sedang bersiaran dan juga Irfan dan juga saya merupakan belia. Merupakan belia. Merupakan belia, tetapi belum tua lagi. Baik. Kira saya ni belum tua lagi lah. Okey. Orang muda, pemuda ataupun pemudi. Cikgu, Ifan ada soalan untuk cikgu. Ya. Dia cakap tetapi belum tua lagi. Umur yang sebagaimana tu, cikgu? Sekitar 40-an. Sekitar 40-an masih dikira sebagai belia. Ya, betul. Baik. Okey, itu tentang siapakah belia. Baiklah Irfan, untuk slot seterusnya kita dengarkan lagu yang kita mula-mula perdengarkan tadi, iaitu lagu Polis Sedia Berkhidmat. Jom kita dengarkan terlebih dahulu. Sedia berkhidmat.
dia lagu Polis Sedia Berkhidmat. Apakah tujuan cikgu pasangkan lagu tadi, cikgu? Okey, sebenarnya lagu tadi sangat memberi inspirasi terutama sekali kepada Corps Cadet Polis. Seperti saya lah. Ya, tapi kita ada lagu lain sebenarnya, Irfan. Cuma lagu ini dinyanyikan ketika perjumpaan Corps Cadet Polis lah. Salah satu lagu. Dan lagu ini sebenarnya kita nak dengar pandangan dan pendapat daripada anak murid saya tentang rumusan. Apa yang mereka dapat faham daripada lagu yang kita perdengarkan tadi. Jadi siapakah pilihan pensyarah muda yang pertama, cikgu? Okey, kita tanya siapa yang nak memulakan slot ini. Siapa yang nak memulakan hari ini? Tu dia, nampak dah Amalina dah angkat tangan dah. Okey, Amalina yang bagi pantun kepada saya pagi tadi. Ya, betul-betul. Dipersilakan. Pada perspektif saya, berdasarkan lirik lagu Polis Sedia Berkhidmat yang baru sahaja diperdengarkan tadi, saya dapat simpulkan bahawa sebenarnya polis dan rakyat ini diibaratkan seperti isi dengan kuku. Hal ini dapat ditelusuri apabila pihak polis sentiasa bersiap siaga untuk memberikan perkhidmatan dalam menjaga keamanan negara kita. Nampak tu Irfan, bagaimana saudari Amalina mengupas tentang lagu yang kita perdengarkan sebentar saja tadi tu. Bukannya panjang pun lagu tadi tu, kan, betul tak? Lebih kurang satu rangkap. Tetapi sahaja, dengan menggunakan kemahiran mendengar, Nurul Amalina dapat bertutur dengan baik. Kalau saya boleh cakapkan di sini, cikgu, beliau telah menggunakan pemikiran yang sangat kritis dalam menghuraikan maksud ataupun lagu tersebutlah. Ya, betul. Tapi Irfan, untuk hari ni macam tak seronok lah kan. Bila kita dah minta pensyarah muda ni sampaikan pandangan, kita tak ada lagi pembahagian kumpulan. Kena bagi kumpulan dulu, cikgu? Ya, barulah kita nampakkan persaingan. Okey. Bila Amalina dah mulakan, saya nak lantik Amalina sebagai ketua lah. Okey, untuk ketua yang pertama lah. Amalina nak kumpulan mana tu? Tun Teja ataupun Tun Fatimah? Dapat peluang untuk pilih kumpulan pilih nama kumpulan. Saya nak Tun Fatimah. Tun Fatimah. Kenapa agaknya Tuan Amalina nak pilih Tun Fatimah? Saya memilih nama Tun Fatimah kerana beliau merupakan Sri Kandi Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai paras rupa yang cantik, bijaksana, berani, malah mempunyai sifat kepahlawanan yang patut dicontohi seperti bersilat dan bermain pedang. Wah, nampak hebat, penjelasan yang diberikan oleh adik Amalina ni sungguh lengkap. Berpuitis orangnya. Kita nak bagi bintang ataupun stiker tak kepada Nurul Amalina ni? Boleh, cikgu. Saya setuju sangatlah dengan pilihan cikgu tu. Okey. Irfan nak bagi berapa? Okey, boleh pilih berapa, cikgu? 1 hingga 5. 1 hingga 5, saya bagi 5 bintang. Okey, 5 bintang. Kita tampal ya. Untuk kumpulan Tun Fatimah ni, kita nak bagi 5 bintang. Kerana dia berani untuk menjawab bagi soalan pertama dan beliau telah menghuraikan dengan sebaik mungkin. Jadi saya memberikan kepujian terhadap perkara itu. Okey. Okey, kita nak teruskan dengan yang berikutnya. Untuk kumpulan kedua, siapa agaknya yang secara sukarela nak jadi ketua untuk kumpulan Tun Teja? Angkat tangan. Baik, siapakah di sana? Natasha. Silakan adik Natasha. Okey, kenapa agaknya Natasha nak pilih kumpulan Tun Teja ni? Saya memilih Tun Teja kerana Tun Teja sama seperti Tun Fatimah, Sri Kandi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Teja terkenal dengan sifatnya yang tegas dan berjiwa cekal. Oleh itu, pada hari ini, saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan mencontohi kecekalannya. Okey. Nak mencontohi kecekalan Tun Teja. Tun Teja. Nak tanya, Natasha ni seorang pendebat ke, cikgu? Suaranya seperti seorang yang sangat pandai berpidato. Berpidato sebenarnya. Berpidato. Bahas juga pandai saya rasa tu. Ya. Berapa Irfan nak bagi kepada mereka? Dengan jawapan yang diberikan oleh adik Natasha, saya nak bagi 5 bintang juga. 5 bintang juga. Tak ada persaingan lah ni kan? Okay. Belum lagi. Kita baru nak panaskan badan. Okey. Saya nak minta seorang lagi daripada mana-mana kumpulan untuk beri pandangan terhadap lagu yang kita dengarkan tadi tu. Okey. Dari ni kita nak bagi kumpulan tu belum lagi, cikgu? Kita dah bagi kumpulan. Oh, kita belum bagi kumpulan. Lagi, cikgu. Betul lah, Irfan. Okey. Untuk kumpulan Tun Teja. Okey, saya nak pilih Iman, saudari Iman dan juga saudari Atira. Betul? Okey, 3 orang satu kumpulan. Baik. Boleh? Maksudnya di Tun Teja kita ada Iman, Atira dan Natasha. Betul, cikgu? Dan yang lain-lain tu iaitu saudari Izzah dan juga saudari Afifah akan berada dalam kumpulan Tun Fatimah lah. Baik. 3 di Tun Fatimah, 3 di Tun Teja. Okey.
Okey, terima kasih Ifan tolong ingatkan saya tentang pembahagian kumpulan tu. Kadang-kadang kita tersasul terlupa tentang perkara tersebut. Silakan, baik, cikgu. Saya nak minta ada lagi tak seorang lagi nak respon terhadap lagu yang kita perdengarkan tadi tu? Lagu Polis Sedia Berkhidmat. Dari kumpulan mana ni? Okey. Ada lagi tak? Okey, Izzah. Izzah dari Tun Fatimah, betul cikgu? Ya, betul, Tun Fatimah. Silakan adik, Izzah. Menurut pandangan saya, lagu Polis Sedia Berkhidmat ini menunjukkan bagaimana tugas sebagai seorang anggota polis untuk menjalankan tugas dengan amanah terhadap bangsa dan negara. Seterusnya, pengorbanan sebagai anggota polis ini amat besar kerana sanggup berkorban masa bersama keluarga demi negara, rakyat berada dalam keadaan aman. Okey, itu dia. Maknanya markah akan bertambah dekat kumpulan Tun Fatimah. Hari ni saya memang nak minta Irfan je bagi markah. Saya bagi markah, cikgu. Okey, saya nak bagi berapa? Daripada ni tadi, 5 nak bagi berapa? Daripada 5 nak bagi berapa? Tapi cikgu cakap kalau bagi semua 5 macam tak ada persaingan, cikgu. Ya. Okay. Agak-agak berapa? Untuk kali ni, okey, jangan terasa sebab bukan adik tak bagus, tapi sebabkan persaingan abang nak bagi 4 untuk adik ketika ini. Jangan risau, kita boleh tambah lagi markah kumpulan, okey? Okey, 4 bintang untuk kumpulan Tun Fatimah. Okey, sekejap lagi saya tambah markahnya ya. Baik, kita akan teruskan kepada slot perbincangan kita pada hari ini, iaitu aktiviti yang kita betul-betul nak fokus, iaitu pensyarah muda, yang mana Irfan, murid ini akan menyampaikan pendapat mereka dengan berhujah. Berhujah tentang bahan, maklumat ataupun isu ataupun topik yang saya berikan. Cikgu dah berikan terlebih dahulu. Okey, ni saya bagi ni topiknya. Okey, beri yang ni. Ini topiknya, iaitu Belia Harapan Negara. Okey, saya bacakan sikit ya. Silakan, cikgu. Belia pada dekad ini menghadapi pelbagai cabaran dan bersaing untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Baik. Oleh itu, para belia perlu bersiap siaga untuk menangani kesukaran demi kesejahteraan hidup. Berikut merupakan perkara asas yang perlu diberikan perhatian dalam pembangunan belia. Jadi saya akan minta anak murid saya bincangkan. Ini dia punya maklumat. Okey, mungkin cikgu berceritakan terlebih dahulu. Ya, maklumat ini mengandungi ciri ataupun perkara asas yang perlu ada daripada belia. Jadi sekarang ni anak murid saya akan melaksanakan aktiviti pensyarah muda dengan memilih salah satu ciri ataupun aspek yang ada di sini dan mereka akan tuturkan secara kritis dan bernas. Baik, maknanya mereka akan pilih satu daripada berapa ni cikgu? Ada 12 12 ya. 12 ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang belia. Jadi mereka perlu huraikan dengan ayat yang gramatis dan juga puitis. Okey. Jadi cikgu, mereka sudah bersedia atau belum ni cikgu? Okey, kita tanya mereka. Baik, silakan. Okey, adakah anak-anak semua dah bersedia atau belum? Dah bersedia. Okey, baik. Jadi cikgu pilih siapa yang cikgu nak minta dulu untuk bagi pandangan. Okey. Saya nak minta kumpulan Tun Teja lah mulakan. Boleh? Siapa agaknya calon-calonnya tu? Untuk aktiviti yang pertama, pilih dulu ciri ataupun asas. Adik Natasha dah angkat tangan, cikgu. Okey, silakan. Natasha nak pilih yang mana tu? Saya nak pilih pendidikan. Pendidikan. Boleh contohin tak ni? Okey, ada. Boleh. Okey, silakan Natasha. Peribahasa ilmu pelita hidup bertepatan dengan aspek pendidikan dalam membentuk belia harapan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu pengetahuan sangat penting kepada setiap individu, terutamanya golongan belia yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Belia seharusnya memantapkan diri dengan ilmu seperti sains dan matematik agar dapat membantu negara menjadi sebuah negara yang mempunyai pelbagai teknologi dan inovasi baharu. Oleh itu, harapan negara dapat tercapai jika belianya berpendidikan dan berfikiran luas. Kesimpulannya, belia seharusnya mencari ilmu pengetahuan agar dapat membantu diri sendiri dan negara berdepan dengan era maju pada masa hadapan. Okey, itu dia. Sungguh bernas jawapannya, cikgu. Tapi itu pada pandangan kita, Irfan. Kita tanya pandangan pihak lawan iaitu daripada Tun Fatimah. Mereka ada tak nak hujahkan sesuatu tentang ciri pendidikan ini tadi? Siapakah? Silakan. Sebagai seorang pahlawan yang seterusnya dari Tun Fatimah. Okey, masih lagi Amalina. Okey, kemudian ketua dengan ketua, cikgu. Ya, berbahas dulu. Bertembung sekarang. Okey, silakan Adik Amalina. Walau bagaimanapun, Cik Natasha perlu mengetahui bahawa tidak semua belia menjurus ke arah pendidikan. Malah, saya pula berpendapat bahawa setiap belia pasti mempunyai potensi diri masing-masing yang boleh diketengahkan.
Hal ini dikatakan demikian kerana sudah sedari remaja lagi golongan belia ini mengetahui apakah potensi dan bakat mereka dalam sesuatu bidang. Sebagai contoh, seseorang belia mempunyai potensi diri dalam mencipta sesuatu inovasi yang boleh diperkenalkan di mata khalayak ramai. Kesannya, negara akan lebih memandang golongan ini seperti ini yang mempunyai kemahiran setaraf dengan negara Malaysia yang sedang membangun. Sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap belia perlu mencungkil potensi diri mereka kerana aspek ini merupakan wadah ampuh kepada negara kita. Baiklah. Hebat sekali ya perbahasan di antara adik Natasha dan juga adik Amalina kita. Maknanya Irfan, jawapan yang diberikan oleh Natasha tadi itu betul. Tetapi Nurul Amalina cuba kupas lagi. Memaklumkan bahawa tak semestinya bidang pendidikan ini sahaja yang remaja ataupun belia perlukan. Mereka perlu sertai dengan kemahiran-kemahiran lain. Potensi diri mereka. Ya, sebab kalau kita tengok bukan semua orang berjaya dalam pendidikan. Tetapi mereka berjaya dalam bidang-bidang lain juga mengikut kemahiran masing-masing lah. Okey Irfan, kita nak bagi bintang kepada Tun Teja dulu. Berapa? Tun Teja. Okey, Tun Teja mengikut apa yang saya dengar sebentar tadi, mengikut perbahasan yang telah diutarakan oleh adik Natasha, dengan kelancaran beliau, kejelasan beliau, saya nak bagi 5 bintang. Okey, 5 bintang. Nanti saya tambah 5 bintang. Baik. Okey, untuk hujah yang dibahaskan oleh Nurul Amalina tadi, kita nak bagi bintang tak sebagai bonus? Untuk Amalina bagi kita berfikir seketika. Cikgu rasa macam mana? Ada tak kalau kita nak bagi untuk Tuan Fatimah? Itu nak minta pertimbangan profesional daripada Irfan. Okey, baik. Macam saya dengar tadi cikgu bila adik Amalina mengupaskan bahawa pendidikan bukan satu orang kata apa tunjang yang utama. Kita perlu ada potensi diri yang perlu dikeluarkan sebagai menjadi rakyat Malaysia yang lebih produktif pada masa akan datang. Jadi mengikut apa yang diceritakan oleh beliau, saya yakin dan percaya beliau layak untuk mendapat bintang juga cikgu. Berapa Irfan nak bagi? Baik, untuk kerana dia melakukan sedikit pertambahan, saya nak bagi 4 bintang. 4 bintang untuk kumpulan Tun Fatimah. Baik. Nampaknya Tun Fatimah dah mendahului ni, nampak gayanya. Sekejap lagi kita tengok. Sekejap lagi kita tengok. Okey cikgu, tak terkira tu banyak sangat bintang banyak ni. Mungkin penuh lah sekejap lagi dekat papan markah ni ya. Okey cikgu. Okey, kita teruskan dengan pilihan yang kedua. Okey cikgu, sebelum kita nak teruskan dengan pilihan yang kedua, cikgu apa kata kita berehat seketika boleh? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Teras Didik TV KPM. Sebelum kita berehat tadi, sudah rancak kita berdiskusi mengenai aspirasi anak watan. Dan sekarang ini kita teruskan lagi dengan satu lagi aspek, betul tak cikgu? Ya, betul. Silakan pilih siapa ataupun apakah aspek seterusnya. Ya, untuk aspek seterusnya tentulah kita kena beri ruang dan peluang kepada kumpulan Tun Fatimah. Sebab Tun Fatimah belum lagi mengemukakan hujah mereka kan. Okey. Dipersilakan untuk slot pensyarah muda ni, siapa yang akan mewakili kumpulan Tun Fatimah? Oh, Atira dah angkat tangan. Okey, silakan. Okey, adik Atira dipersilakan. Nak pilih yang mana satu? Pilih dulu. Hubungan sosial. Hubungan sosial. Okey, yang ini. Silakan. Baik, menarik Atira. Pada pendapat saya, hubungan sosial merupakan interaksi antara satu individu dengan lainnya dengan melakukan komunikasi dan juga dilakukan secara sedar. Untuk tolong menolak antara satu sama lain. Hal ini terjadi kerana komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya, hubungan sosial ini dapat kita gunakan semasa menghadiri temu duga kerana kita dapat banyak
kita dapat bercakap dengan lancar kerana banyak berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Oleh itu, kita tidak akan menjadi gugup dan lebih berkeyakinan ketika menghadiri sesi temu duga. Okey, itu dia jawapan ataupun hujah daripada Nurul Atira kan? Mengenai hubungan sosial. Agak bersahajalah. Betul. Cuma saya nak betulkan sikit Irfan. Apa cikgu? Sebab Atira ada sebut perkataan bercakap. Bercakap? Agak kurang santun lah dari dalam segi berbahasa. Sepatutnya apa? Bertutur. Bertutur. Kita guna kesantunan berbahasa. Jadi bila nak melafazkan sesuatu tu Irfan, sangat penting kita menjaga kesantunan berbahasa. Apa pun tahniah diucapkan kepada Atira. Sebab kerana dia berjaya menceritakan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan seharian. Contohnya kalau mereka yang ingin datang di temu duga untuk mendapatkan pekerjaan, komunikasi itu sangat penting. Jadi apa yang diceritakan, yang digarapkan oleh adik Atira itu sangat-sangat betul. Tapi mungkin ada sedikit kesalahan dari segi penggunaan bahasa dan pemilihan perkataan lah. Baik, tetapi kita tidak boleh diskriminasikan beliau kerana beliau telah berjaya menjawab ataupun hujah dengan baik. Jadi cikgu, kita nak bagi berapa bintang ni cikgu? Okey. Sebelum kita bagi bintang, kita nak wujudkan persaingan lagi. Ada tak daripada pihak Tun Teja yang nak mempertikaikan tentang hujah tersebut? Ada tak? Silakan. Afifah. Afifah pula. Dipersilakan. Okey, Dek Bomba lah. Okey, Dek Bomba cikgu. Ya, Dek Bomba. Cik Atira, bukankah golongan belia pada zaman sekarang ini terdedah dengan pergaulan bebas? Pada pandangan saya, kesihatan amat penting kepada belia. Hal ini demikian kerana generasi muda yang ingin membangunkan negara perlu memiliki kekuatan fizikal dan mental untuk menepuhi segala kekangan. Itu saja ke Afifah? Ya, itu saja. Itu saja. Ada penambahbaikan lah. Maknanya Afifah sekarang ni cuba nak garapkan satu idea barulah daripada sini juga. Kesihatan sebenarnya. Okey. Irfan. Ya, saya. Nak bagi berapa bintang untuk Tun Teja? Tun Teja ke Tun Fatimah cikgu? Kita tadi Tun Fatimah. Tun Fatimah maafkan cikgu. Saya. Banyak betul cikgu tersalah hari ini. Okey, bagus Irfan. Silakan. Okey, Tun Fatimah disebabkan cikgu sendiri yang menyedari kesalahan yang diutarakan oleh adik apa tadi cikgu? Atira tadi. Adik Atira sebentar tadi, kita dah bagi 4 bintang. 4 bintang. Okey. Untuk Tun Teja, ada nak bagi markah bonus tak? Tun Teja cikgu Okey, kalau beliau telah menambahkan mengenai isu kesihatan, tapi bagi saya dia kurang berjaya untuk menolak ataupun membidas apa yang diutarakan oleh Tun Fatimah. Jadi bagi saya kita boleh bagi 2 bintang. 2 bintang untuk kumpulan Tun Teja. Okey, tahniah diucapkan kepada semua. Okey, kita dah selesai sebenarnya untuk slot pensyarah muda ni. Saya nak buat rumusan sikitlah. Rumusan silakan cikgu. Daripada aktiviti ni tadi sebenarnya ada lagi. Ada yang bercelah cikgu. Silakan. Cikgu, untuk makluman cikgu, Atira di kumpulan Tun Teja. Afifah di terbalik lagi tu. Terbalik pula. Cikgu pula yang salah di sini. Okey, jadi maknanya sekarang ni kita markahnya Afifah, kita nak bagi berapa tadi? Yang tambah ni kita tambah 2 bintang. Okey, betul. Okey, Atira tadi? Atira di Tun Fatimah. Tun Teja. Tun Teja juga. Okey, maknanya 2 bintang di sini. Betul. 4 bintang di sana. 4 bintang di sini. Baik, terima kasih kerana betulkan kami di sini. Terima kasih. Biasalah cikgu. Takut nak bersaing kan? Takut kalah sebenarnya. Markah tetap markah cikgu. Jangan bagi markah kurang kepada saya. Betul. Okey. Seterusnya kita balik semula kepada ini ya. Itulah kat dalam kelas sebenarnya Irfan. Kalau betul-betul kita dapat bersemuka, aktiviti ini sebenarnya sangat bising. Betul. Sebab tu saya bawakan dekat sini beberapa peranan. Macam pertandingan cikgu Ya, kita ada pengurus masa, kita ada pembentang, kita ada pengurus bahan. Okey, kita ada pengurus pasukan. Pengurus pasukan pun ada juga. Pengurus senyap untuk senyapkan keadaan. Kalau bising sangat cikgu pencatat seperti yang Malina tadi lah, maknanya dia mencatat apa yang kita beri markah kepada papan markah kita tadi tu. Hebat mereka ni cikgu. Okey. Untuk ciri-ciri ini mereka dah selesai. Sekarang ni kita nak masuk kepada slot yang kedua, iaitu ni dia. Tiru macam saya. Tiru macam saya. Okey. Ya. Dekat sini murid akan buat apa? Mereka akan menghurai potensi diri pula. Baik. Berdasarkan badan uniform yang mereka sertai, mereka akan ceritakan potensi masing-masing. Okey, ini maklumatnya. Okey, sekarang ni
kita nak teruskan persaingan untuk penuhkan papan markah kita ni, Irfan. Penuhkan lagi, cikgu. Okey, Irfan lah pula pilih. Saya pilih, Okey, tadi kita sudah berhenti dengan Tun Teja, betul, cikgu? Tun Teja, ya betul. Sekarang ni saya nak pembahas ataupun penghujah dari kumpulan Tun Fatimah pula. Silakan, siapa yang nak mulakan terlebih dahulu? Tun Fatimah, angkat tangan. Baik. Adik Izzah, dipersilakan. Potensi diri saya lebih ke arah sensitiviti dan keprihatinan. Saya mewakili naib pengurusi dari unit uniform ahli kadet remaja sekolah yang sangat prihatin terhadap ahli-ahli kadet KRS yang berada di bawah saya dalam melakukan segala aktiviti unit uniform di sekolah. Seterusnya, sewaktu aktiviti kurikulum yang dijalankan di sekolah, bagi unit uniform kadet remaja sekolah banyak memperbudayakan budaya keprihatinan seperti gotong royong, Itiar hidup dan lain-lain. Hal ini kerana unit uniform KRS sering melaksanakan aktiviti gotong royong dan saya juga selalu mengikuti aktiviti tersebut supaya dapat menyatupadukan lagi semangat kerjasama antara satu sama lain. Akhir sekali, saya lebih suka akan aktiviti seperti itiar hidup kerana saya ini berkebolehan untuk memasak dan mampu untuk menguruskan diri sendiri apabila berada di dalam waktu dan keadaan yang sukar. Jadi, anda semua mesti tiru macam saya. Okey. Adik cakap anda semua kena tiru macam saya dengan kehebatan beliau mengenai sensitiviti ataupun keprihatinan. Kalau kita di sini, adik kita ni mempunyai satu perasaan ataupun empati yang sangat-sangat tinggi. Beliau tidak memikirkan diri sendiri dan memikirkan juga orang di sekelilingnya. Ya, betul. Dan Izzah seru tadi tu, tiru macam saya, dia suka memasak. Jadi dia ajak kita semua masak dan mungkin kita akan sedekah dan kita beri kepada mereka yang memerlukan. Betul, cikgu. Saya sempena setuju. dengan bulan Muharram ni. Kalau kami di Felda Soeharto, kami akan masak bubur Ashura lah. Alhamdulillah. Secara bergotong royong dan kita akan edarkan kepada masyarakat sekitar. Sifat itulah yang patut kita terapkan kepada semua murid yang menonton. Okey, kita boleh teruskan dengan seorang lagi. Untuk Adil, silakan daripada kumpulan Tun Teja, pilih satu potensi diri anda. Okey, silakan Iman. Lama Iman senyap kan? Iman dah tunggu tadi tu. Okey. Silakan Iman. Potensi diri saya lebih cenderung kepada aspek berdaya upaya. Saya mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk mendorong seseorang menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya merupakan sarjan Kor Kadet Polis Wanita di sekolah saya, jadi saya telah mengikuti beberapa pertandingan seperti kawat kaki dan menyertai perkhidmatan kadet polis. Di sana saya telah diajari untuk mengikut arahan dan berdisiplin setiap masa. Berdasarkan pengalaman yang saya telah lalui, saya telah melatih pasukan Kor Kadet Polis Wanita di sekolah saya untuk sentiasa berdisiplin dan mengikut arahan, dan saya juga mahu mereka mengetahui sekurang-kurangnya asas kawat kaki yang telah saya ajari kepada mereka. Okey, sarjan ni sebenarnya di sekolah. Tapi saudari Iman ni di sekolah sejak 2 tahun kebelakangan ni lah, semenjak kita ada pandemik COVID-19 ini, kebanyakan aktiviti tu dijalankan secara dalam talian. Betul. Jadi asas kawat tu agak kekok lah, sebab kita tak dapat laksanakan dengan bersemuka dalam pasukan ataupun pasukan kor kita yang terdiri pada 33 orang tu. 33 orang, betul. Jadi dia tak boleh macam tu. Kalau buat pun video secara individu sahaja. Okey. Satu usaha yang baik. Betul. Yang mana Iman ni dia ada kebolehan untuk ajak orang lain. Baik. Maksudnya dia boleh jadi pemimpin lah. Dia boleh tunjukkan kepada rakan-rakan yang lain bagaimana cara betul untuk berkawat. Dan saya yakin cikgu, adik Iman kita ni berjaya dalam memberi motivasi kepada kawan-kawannya untuk sentiasa ke hadapan, cikgu. Ya, betul. Terutama sekali untuk aktif dalam Kor Kadet Polis lah, walaupun kita dalam situasi pandemik pada masa kini. Ya. Hebat. Berikan tepukan untuk adik kita. Okey, cikgu. Nak bagi bintang ke sekarang atau bagaimana? Terserah pada Irfan. Kita nak teruskan terlebih dahulu? Boleh. Okey. Kita buka boleh sekarang ni? Kita buka. Baik. Antara Tun Teja dengan Tun Fatimah, siapa yang nak ceritakan tentang potensi diri masing-masing? Kita tengok siapa paling cepat. Angkat tangan, hands up dengan dia. Nampaknya ketua dengan ketua lagi sekali. Kita bagi Natasha lah ya. Natasha, baik. Tun Teja. Kan? Dipersilakan. Tinggi dia angkat tangan.
Silakan. Berdasarkan semua potensi yang telah ditunjukkan, saya merasakan bahawa saya lebih cenderung kepada aspek kepimpinan. Hal ini dapat dilihat apabila saya yang merupakan seorang pengerusi unit uniform Corps Cadet Police di sekolah aktif dalam menggalakkan ahli unit saya untuk menyambut baik aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah maupun aktiviti di luar sekolah. Saya juga tidak melepaskan peluang untuk membantu guru-guru penasihat Corps Cadet Police ketika menguruskan ahli-ahli Corps Cadet Police. Oleh itu, tiru macam saya untuk menonjolkan kepimpinan yang ada dalam diri anda semua. Baiklah, terima kasih Adik Natasha. Beliau merupakan seorang yang sangat bagi saya berkeyakinan tinggi. Ya, betul. Dan kalau kita nak melangkah ke alam pekerjaan cikgu, sifat kepimpinan ini sangat diperlukan dalam sesebuah syarikat dan sebagainya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi cikgu, sekarang ni kita nak nilai mereka atau bagaimana? Kita nilailah. Kita nilailah cikgu. Okey. Tadi kita tak bagi markah lagi kan kepada kumpulan Tun Fatimah kan? Belum cikgu. Izzah Tun Fatimah kan? Izzah Tun Fatimah? Ya. Ya. Okey. Berapa tu? Untuk adik Izzah kita nak bagi 5 bintang cikgu. Okey, 5 bintang. Lepas tu untuk kumpulan Tun Teja? Sebenarnya cikgu susah saya nak bagi bintang sebenarnya ni. Kan? Sebab mereka ni semua sangat hebat-hebat lah. Okay. Ada persaingan? Ada persaingan yang sangat sengit orang cakap cikgu. Okey. Jadi saya bagi 5 juga. 5 juga. Okey, nanti saya tampal bintang-bintangnya tu ya. Okey. Baik, sementara cikgu tengah tampal bintang-bintang ni, kita nak berehat seketika kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Teras Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hasfa Riza di studio. Dan sekarang ini kita sudah sampai di segmen yang terakhir mengenai bicara profesional. Ya, betul-betul Irfan. Untuk bicara profesional ni sebenarnya adalah rumusan. Rumusan daripada aktiviti yang telah kita laksanakan sebentar tadi. Ada 2 kan? Jadi betul. Sekarang ni kita nak minta kedua-dua kumpulan ini buat rumusan. Apa yang mereka pelajari daripada kedua-dua aktiviti tadi. Baik. Iaitu pensyarah muda dan juga tiru macam saya. Tiru macam saya. Okey. Untuk bicara profesional ni, kita nak melatih anak-anak murid ni supaya mereka berani untuk membuat sesuatu perkara tu secara yakin lah. Betul. Dia tak nak rasa kekok dan kaku ketika menyampaikan perkara yang dibincangkan tadi tu. Betul. Okey Irfan, kita teruskan. Bahannya adalah bahan yang tadi juga. Bahan yang sama. Okey, bahan tentang belia harapan negara dan juga belia potensi diri. Betul. Tentang potensi diri belia, maafkan saya. Jadi sekarang ni saya nak minta ahli kumpulan ini, kita dah tengok dekat carta Irfan, ada persaingan tu ya. Ada persaingan, ada satu perbezaan ke cikgu? Ya, betul. Satu sahaja. Alamak, macam mana ni? Jadi kita nak teruskan persaingan ini supaya sesama kumpulan ni mereka bersaing secara sihat lah. Baik. Untuk dapatkan markah yang baik. Jadi saya nak minta dari mana-mana kumpulan nak beri rumusan tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Wah, Amalina cepat-cepat angkat tangan. Amalina cepat. Tadi dia tak sempat cikgu. Sebab tu dia angkat tangan. Okey, silakan. Silakan dia Amalina. Okay. Berdasarkan tajuk hangat pada hari ini, saya ingin merumuskan bahawa semua belia hendaklah mempunyai potensi diri yang terampil dan aspek kreatif yang harus dicungkil. Ini dapat dilihat apabila ada juga segelintir golongan belia yang masih memandang rendah terhadap kedua-dua aspek. Walhal mereka tidak tahu sebenarnya aspek inilah yang mampu menjadikan mereka berbeza dan luar biasa di antara golongan belia yang lain. Kesannya bukan sahaja golongan belia itu dapat memajukan dirinya ke arah kejayaan, malahan negara Malaysia
sebenarnya telah mempunyai aset besar negara yang mampu menjadikan negara kita setanding dengan negara kuasa besar yang lain. Ironinya, tidak dapat dinafikan bahawa golongan belia sebenarnya hendaklah mempunyai aspek potensi dan kreatif agar menepati kriteria belia harapan negara. Perkara ini amatlah bertetapan dengan slogan Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Biang Negara. Wah, panjang lebar. Panjang lebar rumusan dia. Barulah bicara profesional, cikgu. Sebab Amalina kaitkan bahan yang ini iaitu belia harapan negara dan juga ini. Potensi diri. Potensi diri ni dia pilih yang ni. Kreatif yang dia tak huraikan tadi tu lagi. Tapi dia ikut serta dalam perbincangan kita tadi dan dipilih untuk bahagian rumusan lah. Betul, cikgu. Okey. Sekarang ni Irfan, kita nak teruskan dengan kumpulan Tun Teja. Ada tak yang nak beri rumusan untuk slot ini? Siapakah gerangan yang akan beri rumusan dari Tun Teja? Ataupun dari Tun Fatimah masih lagi nak buat rumusan tentang tajuk ni. Kotlah nak tambah markah. Kerana markah lebih kan? Tapi kita tak bagi markah lagi kan Irfan untuk Tun Fatimah? Betul. Kita tunggu dulu Tun Teja. Kita tunggu Tun Teja. Okey, kali ni saya nak beri markah ya. Okey, baik. Okey, buat yang terbaik untuk kumpulan Tun Teja. Ada tak rumusan untuk kedua-dua tajuk ni? Iaitu belia harapan negara dan juga potensi diri. Potensi diri. Siapa yang nak buat? Silakan. Okey, silakan. Atira dari Tun Teja. Dipersilakan. Okey. Berdasarkan perkara yang dibincangkan pada hari ini, saya rumuskan bahawa belia pada masa kini perlulah mempunyai ciri dari segi hubungan sosial yang dapat dilihat dari aspek keusahawanan dalam potensi diri. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya hubungan sosial ini, kita dapat berinteraksi dengan baik ketika melakukan urusan perniagaan. Interaksi yang baik dapat meyakinkan pembeli untuk membeli barangan kita. Segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, hubungan sosial amat penting kerana ia dapat digunakan untuk segala urusan. Betul lah tu. Betul, cikgu. Sebab kalau kita nak kaitkan dalam urusan keusahawanan ni, maksudnya mereka berniaga dan sebagainya. Kalau kita tak ada satu hubungan sosial, maksudnya manis berkata-kata untuk mempromosikan barangan kita tu, dah tentulah pelanggan tak akan tertarik lah untuk membeli barangan tersebut. Kan, kalau dalam bidang keusahawanan ni, cikgu, kita perlu bijak berkomunikasi, cikgu. Ya, betul. Kena ada lenggoknya, cara itu kita sampaikan perkara yang kita ingin jual dan itu memberikan satu nilai tambah kepada individu tersebut, cikgu. Okey, sekarang ni saya dah janjikan saya nak beri markah kan untuk kali pula ini. Yang bagi kali ni saya nak beri. Saya ni agak kedekut sikit lah. Kedekut sikit, alamak. Saya nak beri 4 bintang sahaja untuk kumpulan Tun Teja yang disampaikan oleh Atira tadi. Baik. Dan saya nak beri untuk Amalina ni agak-agaknya lah kan. Nak bagi 4.5 tak boleh sebab tak wujud kan. Tak sempat pula kita nak gunting kat situ. Jadi kita bagilah 5 bintang. Berikan tepukan untuk Adik Amalina. Okey, nampaknya kita dah pun habis untuk slot rumusan. Okey, sekarang ni kita nak kena kira markah lah, Irfan. Kena kira markah pula. Okey. Irfan bijak matematik tak? Boleh, cikgu. InsyaAllah boleh lah. Kita kira markah. Teruskan. Okey, kita kira dari 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris. 6 kali 4, 24. 24, cikgu. Campur dengan 1. 25. 25 untuk markah Tun Teja. Okey, 25 untuk Tun Teja. Berikan tepukan untuk anda semua. Seterusnya untuk Tun Fatimah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24. Ada 2 dekat ujung 25. 26 markah untuk Tun Fatimah. Berikan tepukan untuk anda semua. Beza markah? 1 sahaja. Persaingan yang sangat sengit lah, cikgu. Persaingan yang sangat sengit. Jadinya daripada saya, rumusan saya untuk hari ini ialah strategi pembelajaran saya pada hari ini ialah pembelajaran kontekstual. Apa itu kontekstual, Irfan? Lebih kepada menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan. Betul tak yang kita bincangkan tadi? Setuju sangat, cikgu. Kan? Dan akhir sekali saya menekankan elemen merentas kurikulum iaitu tentang penggunaan bahasa dan juga nilai murni. Baik. Mereka bersaing tapi tak nampak bergaduh sangatlah. Tak nampak bergaduh. Walaupun tadi ada yang macam nak tumbuk satu ada gurau sahaja, tetapi mereka berjaya
menggunakan pentas bahas tadi dengan sebaik mungkin. Ya, betul. Sebenarnya inilah aktiviti yang kita nak ketengahkan supaya murid kita ni bersedia untuk kebolehpasaran, keterampilan berbahasa dan yang paling penting kebolehgajian. Kebolehgajian. Maknanya pada masa akan datang mereka boleh meminta kepada pemajikan ataupun pihak yang menemuduga tu berapa gaji yang selayaknya untuk kebolehan dan kemahiran yang mereka ada. Itu yang paling penting, cikgu. Kan rasanya Irfan pun pernah mengalami situasi itu. Pernah, cikgu. Kan jadi bila kita berada di sini dalam situasi ini, bila kita nak jadi pengacara misalnya, Irfan nak jadi pengacara kan, nak mohon tu mesti Irfan kena promote diri. Betul, kena jual diri saya. Ya, betul. Itu nak cakap sebenarnya istilahnya dalam ni, jual diri kepada sektor tersebut supaya majikan kita bersedia untuk mengambil dan menerima kita sebagai pekerja yang sepatutnya lah. Setuju, cikgu. Baik, terima kasih banyak Cikgu Hasfariza dan juga adik-adik kita yang bijak-bijak pandai berada dalam talian. Terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini di Teras Didik TV KPM. Okey, cikgu, sudah banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada saya dan juga penonton di rumah. Saya mengharapkan ilmu ini dapat memanfaatkan kepada anda semua yang menonton. Sebelum kita berpisah, cikgu, izinkan saya untuk bertutur mengenai satu kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno Bung Karno. Beliau mengatakan bahawa beri aku 1000 orang tua, nescaya akan aku cabut semeru dari akarnya. Dari beri aku 10 pemuda, nescaya akan aku goncang dunia. Ya, betul. Tepat sekali. Hebat sekali beliau kita pada hari ini. Jadi kita kena sama-sama memajukan diri untuk kepentingan negara pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan sekarang ini kita akan tinggalkan anda dengan satu persembahan dari saya dan juga cikgu. Apakah ia? Jom kita sama-sama saksikan. Adikku muda remaja, awasi bila melangkah. Wajahmu manis bak gula, pasti ramai yang tergoda. Tidak dilarang kau bersuka, asalkan tahu batasnya. Jangan sampai adik terlupa harapan dan cita-cita. Ibu dan ayah menaruh harapan agar kau berjaya di hari kemudian. Bila tiba waktu petang, dari sekolah kau pulang, bergalas buku di pinggang, siapa lihat tertawan. Adik masih bersekolah, awas segala dugaan. Adik kan sambil periksa agar senang masa depan. Ibu dan ayah, baik cikgu. Sepenuhnya serahkan selainnya kepada Yang Esa. Didik TV KPM.